jawab tak apa, masuk kursus nampak ni dah dia tak kenal sangat. Ada lagi. Cak, tu keluar tak tu? Bangsa santai tu. Dah tak ada kita pakai kitab ni, tak ada masalah. Nama dia tak ada. Berapa hari tu tu? Tadi tu akan pergi notification ke sini? Dah ada. Dah. Oh, tak tahu. Masuk pen sama. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakanlah kita punya perkongsian ilmu pada malam yang penuh barakah ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang untuk kesekian kalinya yang saya hormatilah Ustaz Tuan Haji Haizam bin Haji Hussein selaku pengasas ataupun ketua kepada Kembara Umrah Al-Mizan Sdn Bhd, yang memberi peluang kepada saya untuk bukan untuk untuk mengajar dan sebagainya, tetapi sekadar untuk berkongsi membaca, lebih pada pembaca kitab yang saya akan maklumkan sebentar lagi. Tak dilupakan juga kepada Mutawif Al-Mizan, Ustaz Muhammad Razif, Ustaz Ahmad Nur Azmi, Ustaz Nur Azlan, Ustaz dan semualah
mentawif Al-Mizan yang saya tak sempat sebutkan, yang mungkin menonton pada malam ini. Dan juga tak lupakan juga kepada mutawifah kembara umrah Al-Mizan, Ustazah Nur Ain, Ustazah Zanita, Cikgu Nur Asyah dan seterusnya. Tidak dilupakan dan tidak yang sentiasa dalam ingatan kepada semua sekali peserta-peserta umrah yang pernah bersama dengan Al-Mizan sejak daripada awal lagi kan. Kalau ikut yang bersama saya start daripada 2018, 2019 sehinggalah tahun-tahun sebelum ini kan. Jadi yang sentiasa merindui di ketika kita berada, situasi kita berada di tanah haram, sama ada Al-Makkahul Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah, dengan sirah-sirah Nabawi dan juga setiap pergerakan kita melakukan rukun-rukun dan juga wajib-wajib setiap kali kita menunaikan umrah. Jadi saya doakan kepada semua dan juga tidak nafikan kepada alim ulama, mungkin ustaz-ustaz yang lebih arif lagi kan, dan kepada semua sekali lah kan, kepada guru-guru saya, terutama guru-guru saya di Universiti Teknologi Malaysia UTM, profesor-profesor, seterusnya muslimin muslimat yang sempat menonton ataupun mengikuti live bersama kami pada malam ini. Saya doakan kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah, sentiasa dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit yang kita hadapi sekarang, COVID-19, dan dijauhkan daripada kita semua, kaum keluarga kita, seterusnya sanak saudara kita dan seluruh muslimin muslimat yang berada di Malaysia secara khususnya, dan juga kepada semua sekali muslimin muslimat yang berada di seluruh dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam yang penuh keberkatan ini, sukalah saya untuk berkongsi sedikit apa yang kalau ikut tajuk kita tu, iaitu mengulas sedikit tentang buku yang dikarang oleh sebagaimana yang kita tahulah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu kitab yang bicarakan, kitab asalnya dalam bahasa Arab tapi telah diterjemahkan oleh tak dinafikan pada ketika ini, iaitu kita punya Menteri Agama kita lah, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dan saya sendiri dapat buku ni daripada beliau pada 2015 yang lalu kan. Beliau sendiri yang memberi kepada kami pada ketika itu, ketika ada satu seminar yang dijalankan di Shah Alam, kalau tak saya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada malam ini dapat kita berkongsi sedikit sebanyak tentang apa yang telah diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli sendirilah kan, supaya kita dapat mengetahui selok apa yang berkaitan dengan halal dan haram dalam kehidupan kita kan. Kalau ikut bab-bab yang dibagikan, kalau ikut pada kali ini, kita lebih kepada membicarakan tajuk-tajuk yang penting dalam ini kan. Lepas tu insya-Allah kalau kita sempat, kita akan pergi satu persatu, dan jika diberikan peluang lagi, insya-Allah kita akan rungkaikan satu persatu apa dalil-dalilnya, apa kandungan yang berada dalam setiap tajuk yang insya-Allah saya akan tolong bacakan saja untuk tatapan ataupun untuk pendengaran kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan, kalau kita ikut tajuk ataupun dia punya bab-bab yang berada di dalam kitab halal dan haram dalam Islam ni, dia ada empat bab yang paling utama. Maksudnya paling utama yang dirangkumkan dalam setiap bab tu. Kalau ikut bab yang pertama kan, dia lebih kepada bab yang pertama ini adalah menceritakan tentang prinsip-prinsip Islam
Prinsip Islam yang berkaitan dengan halal dan haram sahaja. So bukan cerita bab lain lah. Maksudnya apakah prinsip-prinsip Islam tu dalam berkaitan dengan halal dan haram. Dia tak masuk dalam ni bab solat, bab puasa, itu dia ceritakan tentang lain, tentang ibadat dan sebagainya. Tapi dalam buku ini diceritakan tentang bab prinsip-prinsip Islam berkaitan dengan halal dan haram. Okey. Kalau ikut dalam bab yang pertama ni, dia ada lebih kurang 11 prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, dalam kitab asalnya kan, yang telah diterjemahkan ini, memudahkan kita untuk membaca. Jadi saya ini sebagai membaca dan kita sama-sama berkongsi, membincangkan tentang bab-bab yang berkaitan dengan halal dan haram. Okey, yang pertama adalah berkaitan prinsip-prinsip yang pertama, iaitu menceritakan tentang hukum. Hukum sesuatu tu, asal sesuatu tu adalah harus ataupun dibolehkan, ibahah. Maksudnya dibolehkan. Sesuatu apa pun hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita ni, asasnya adalah diharuskan. Sehinggalah kan adanya dalil ataupun syariat yang mewajibkan dia ataupun yang mengharamkannya. Okey, itu maksudnya asalnya boleh. Contohnya lah kan, makan. Makan boleh, dibenarkan, maksudnya dibenarkan. Tetapi ada ketikanya, ada saatnya apabila ada keadaannya hukum suatu itu menjadi haram dan juga menjadi wajib. Itulah maksudnya hukum suatu itu adalah harus hasilnya, tetapi pada keadaan tertentu dia boleh menjadi haram dan juga boleh menjadi wajib. Nanti kita, kalau kita sempat nanti insya-Allah kita akan terangkan secara detail lah apa yang berkaitan dengan prinsip yang pertama dalam bab yang pertama. Okey, insya-Allah. Okey, itu habis yang pertama. Jadi kita pergi pula prinsip yang kedua, sebab pada pertemuan pada malam ini kita akan lebih kepada membincangkan tajuk-tajuk dulu. Sebab apa, bila kita tahu tajuk, jadi kita senang untuk kita tengok keseluruhannya. Jadi kita akan fahamkan secara detailnya pada insya-Allah pertemuan akan datang. Okey, yang kedua, prinsip yang kedua dalam bab yang pertama ini, penulis menggariskan prinsip yang kedua, iaitu kuasa halal dan haram ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi berbeza dengan pegangan ataupun agama-agama yang sebelum ini, yang mereka meletakkan bahawa halal dan haram ni bergantung kepada manusia ataupun bergantung kepada nabi-nabi, bergantung kepada percayaan mereka. Mereka sewenang-wenangnya menggunakan, contohnya Nabi Isa mengatakan sekian-sekian kan. Jadi bukan sebenarnya asasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beza dengan agama Islam, agama yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asas sesuatu itu kan ditentukan sama ada halal dan haram ni adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang dah datang dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengikut sahaja. Tak adalah mengatakan ini daripada Nabi Muhammad, mengatakan ini daripada ulama sekian mengatakan, tak. Hak mutlak halal dan haram ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Itu adalah prinsipnya. Nanti kita terangkan lanjutlah. Kita akan terangkan detail dalil-dalil daripada ayat Quran, dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kan, pada pertemuan kita akan datang. Okey, itu habis bab ataupun topik yang kedua. Nak ceritakan tajuk-tajuk dulu ya. Okey, sebab dia ada 11 tadi kan. Bagaimana saya beritahu tadi ada 11. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah prinsip mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kan, minta ampun kepada Allah lah kan, jauhkan daripada ini kan. Mengharamkan yang halal, kita dah tahu benda tu halal tapi kita haramkan pula kan. Dan begitu juga sebaliknya, mengharamkan atau menghalalkan benda yang haram. Tadi mengharamkan yang halal, itu menghalalkan benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum dia boleh sampai kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bagaimana hukum syirik kan, merupakan antara hukum merupakan salah satu
dia punya dosa-dosa yang besar, iaitu mensyirikkan kepada Allah Subhanahu taala. Sebab apa? Allah dah tentukan dah. Yang ini dah tahu dah, ini adalah halal. Okey, makan perkara-perkara ini adalah halal. Tapi kita pula mengatakan oh tak boleh, benda itu haram kan. Saja mengatakan haram kan. Tanpa sebab-sebab apa tu, tanpa dalil-dalil yang sepatutnya kan. Begitu juga mengharamkan atau menghalalkan benda yang haram kan. Begitu juga sebaliklah kan. Itu adalah prinsip yang ketiga dalam bab yang pertama yang akan dibincangkan insya-Allah kan. Jika diberikan kesempatan waktu pada akan datang insya-Allah. Okey, itu tiga prinsip yang kita tahu. Okey, seterusnya prinsip dalam bab yang pertama itu prinsip-prinsip Islam yang berkenaan dengan halal dan haram ni. Yang keempat ialah pengharaman membawa kepada keburukan dan bahaya. Maksudnya kan kita tak boleh sewenang-wenangnya nak maksud di sini adalah benda yang haram tu dah tahu kan. Sebab apa Allah mengharamkan sesuatu itu, dia boleh mendatangkan kemudaratan. Contohnya kan kita mengharamkan arak kan. Sebab apa? Walaupun dalam Quran mengatakan ada manfaatnya, tapi keburukan ataupun keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan. Walaupun dari segi mungkin dari segi sains dan sebagainya ada mengatakan arak tu okey, boleh menyihatkan sedikit, tapi keburukannya lebih teruk lagi daripada kebaikannya. Sebab itulah apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT kan, menunjukkan keburukannya lebih banyak, lebih membawa kemudaratan kepada manusia itu sendiri. Sebab tu Allah mengharamkannya. Okey, itu adalah prinsip ataupun yang berkaitan dengan prinsip yang keempat. Okey. Seterusnya, prinsip yang seterusnya kita terangkan tajuk dulu ya. Okey, tetap pada yang halal sahaja, memadai dari yang haram. Maksudnya kita dah tahu suatu tu benda yang dah halal, kita teruskan tetap pada yang halal sahaja, memadai dari yang halal kan. Kalau kita dah memang tahu kan benda tu halal, maka kita teruskanlah. Tapi kalau benda yang haram tu ketika keadaan darurat kan, darurat tu maksudnya yang memang tak ada cara dah kan, terpaksa kita makan sesuatu ataupun perkara itu boleh kita makan, tapi memadai, tak boleh terlalu banyak. Maksudnya sekadar untuk kita teruskan kehidupan, maka cukuplah berkaitan dengan apa yang kita makan benda yang haram tu. Okey, itu nanti insya-Allah kita akan terangkan lagi. Kita lanjutlah. Seterusnya, prinsip-prinsip dalam Islam juga yang berkaitan dengan halal dan haram ni. Okey, apa yang membawa kepada haram itu hukumnya haram. Kan kita niat nak tolong orang kan, ataupun apalah yang membawa kepada haram kan, suatu benda yang dah haram tu, perbuatan yang membawa kepada haram tu pun sama kan. Dia boleh hukumnya adalah tetap haram kan. Kita nak tolong orang tapi dia sebab mencuri dan sebagainya, maka tak boleh. Sebab apa yang membawa kepada haram tu hukumnya adalah haram. Nanti kita terangkan lanjutlah tentang apa yang berada dalam bab yang pertama. Okey, seterusnya yang ketujuh. Yang ketujuh dalam kitab ini menceritakan tentang haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Dah tahu benda tu haram tapi buat tipu helah pula kan. Buat tipu helah kan, mengatakan contohlah macam apa yang biasa kita pernah dengar lah dalam masyarakat kita, Cina buta kan. Cina buta tak tahulah macam mana boleh apa, boleh mengatakan Cina buta pula kan. Maksudnya orang yang berkahwin setelah diceraikan oleh suaminya talak 3, maka kalau nak kembali kepada suami yang pertama, iaitu kahwin kembali kepada suami utama tu, dia buat Cina buta ataupun dia berkahwin dengan seorang yang lain, maka lepas tu diceraikan, maka baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Walaupun benda itu memang ada yang dibuatkan, tapi haram membuat tipu helah. Maksudnya dia memang dia bukan niat memang nak bersama terus dengan yang ke suami kedua, tetapi tipu helah supaya diupahkan kepada suami yang baru tu untuk dia boleh kahwin kembali kepada suami yang pertama tu, maka itu juga perbuatan tersebut adalah haram. Begitulah keadaannya, haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Okey, seterusnya
prinsip-prinsip yang seterusnya yang kita akan bincangkan nanti, iaitu tahu tadi kan, niat itu baik kan, niat baik, nak bantu orang, apa, nak nolong orang, niat baik. Tapi curi duit daripada tabung masjid tak boleh. Itu maksudnya kan, benda-benda yang niat baik tapi untuk tidak membersihkan yang haram, perbuatan itu tetap berdosa kan. Ambil macam Robin Hood lah kan. Kalau kita tengok cerita Robin Hood, dia ambil benda-benda daripada harta orang kaya, dicuri, dia bagi untuk orang miskin. Perbuatan itu tersebut tidak boleh ataupun tidak dibenarkan dalam Islam. Nanti kita akan terangkan jugalah tentang apakah yang berkaitan dengan niat yang baik tapi tidak boleh membersihkan yang haram. Okey, seterusnya dalam kitab ni juga kan akan membincangkan tentang memelihara diri dari perkara yang syubhah, kerana bimbang terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kita tahu perkara yang syubhah itu adalah perkara yang kita tidak pasti. Maksudnya tidak pasti sama ada perkara itu halal ataupun haram. Kita tak nampak, kita tak tahu kan. Maksudnya syubhah, kita tak secara jelas. Kalau kita tahu satu makanan tu, kalau kita tengok ada logo halal dan sebagainya, kita dah yakin ini adalah halal dan telah ditentukan oleh JAKIM. Okey, tak ada masalah, kita dah yakin. Tapi benda tu kita tak nampak. Kita nampak macam halal kan, tapi tak ada logo halalnya. Dikendalikan orang yang bukan yang non muslim lagi lah kan. Kita tak tahu kan, kita tak dapat pengesahan dan sebagainya. Benda itu syubhah walaupun kita nampak macam elok kan, nampak macam elok, macam okey kan, nampak macam yalah berhasiat dan sebagainya, tetapi dari segi sahnya, dari segi halal dan haramnya kita tak tahu. Maka perkara itu adalah syubhah. Seelok-eloknya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlulah untuk meninggalkan segala yang perkara-perkara yang syubhah. So maksudnya memelihara diri dari perkara-perkara yang syubhah kerana bimbang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sebab kita tak tahu, kalau bernasib baik, okey, tiba-tiba kita contohlah makan suatu benda itu kan, benda itu membawa kepada haram, maka kita telah jatuh kepada berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep yang ke-9 lah. Okey. Seterusnya prinsip-prinsip yang ke-10. Apa yang haram itu tetap haram kepada semua. Maksudnya apa yang haram itu tetap haram kepada semua. Maksudnya tak adalah apa yang telah ditentukan haram tu hanya untuk individu tertentu ataupun untuk itu zaman Rasulullah sahaja. Tak zaman sekarang. Tak, kecuali perkara-perkara yang ada hukum yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dalam Al-Quran ada kan. Itu cerita lain lah. Tapi apa yang telah diharam tu tetap haram kepada semua. Tak kiralah siapa pangkat ataupun darjat kita, tak kiralah kita pemimpin ke, kita rakyat biasa ke, kita golongan bangsawan ke, kita golongan yang biasa-biasa saja, rakyat jelata saja, tetap diharapkan untuk semua sekali. Bukan untuk orang tertentu sajalah. Okey. Seterusnya, prinsip yang terakhir. Okey, prinsip yang terakhir yang telah digariskan oleh kita punya penulis kan, dalam kitab Halal dan Haram dalam Islam ini, iaitu darurat membolehkan sesuatu yang haram. Ini kita tahulah kan. Jangan kita sewenang-wenangnya kan. Cakap ni darurat, ni darurat kan. Darurat tu tengok keadaan dia macam mana kan. Sekarang ni kita ada darurat politik sekarang ni kan, darurat bawah kerajaan dan sebagainya. Tapi tengok darurat dalam kehidupan kita pun ada kan. Yang maksudkan darurat tu macam mana? Sama ada darurat itu boleh membawa kepada kematian ataupun sebaliknya. Jangan sewenang-wenangnya, ini tak apa ni kan, makanlah sikit benda ni kan, darurat, tak ada benda lain dah. Tak boleh. Kita tengok pula macam mana sebenarnya darurat tu. Dan darurat tu pun okey, contohnya buat makanan kan, jangan sewenang-wenang cakap ini darurat ni kita makan, maka makan dah sampai orang panggil terbalik pusat macam ni. Maksudnya terlalu kenyang pula dah makan kan. Walaupun benda tu dibenarkan, yang haram dibenarkan, tapi darurat tu berpada. Maksudnya tak sewenang-wenangnya kita nak makan sampai macam biasa. Maksudnya cukuplah sekadar untuk meneruskan kehidupan.
itu tentang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu maksudnya lah kan. Ada kita akan terangkan nanti insya-Allah. Okey, so habis 11 prinsip sebagaimana yang saya maklumkan tadi pada bab pertama kan. So pada bab kedua kan, pada bab kedua pula dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi ini yang telah diterjemahkan oleh kita punya Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri sekarang inilah kan, bahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari lah kan, selaku senator senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri kan. Dalam bab kedua ini ialah tu yang menatakan tentang halal dan haram dalam kehidupan pula. Tadi ceritakan prinsip. Prinsip itu ada 11. Prinsip maksudnya asas kepada sesuatu halal dan haram tu ada 11 prinsip dia. Kita boleh kajilah satu-satu kali ikutnya, tebal juga. Kitab ni lebih kurang dalam 678 halaman kan. Kalau kita nak kaji satu-satu ni memang banyaklah. Nanti kita akan tengoklah satu persatu. Jadi pada malam ini kita terangkan sedikit tentang tajuk-tajuk dulu supaya kita boleh ikuti selepas ini tentang tajuk-tajuk yang akan dibincangkan dalam kitab ini insya-Allah. Okey, yang kedua adalah bab yang kedua yang membicarakan tentang halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Okey, ni pentinglah. Kalau ikutnya bidang saya lah kan, bidang saya yang saya tentang kerjaya saya sekarang ni, iaitu tentang hukum makanan dan minuman. Maksudnya hukum makanan dan minuman yang halal dan haram. Dalam ni akan bab kedua nanti. Bab kedua nanti kan tentang hukum makanan minuman dan yang haram. Halal dan haram macam mana kan. Sebagaimana kita tahu sekarang ni kan, kita sebelum ni kan diwar-warkan dengan kartel daging, betul kita dah kartel daging, sebagaimana yang kita dapat di Senai sana kan. Siapa yang duduk kat Johor tu tahulah kan kesnya kan, bagaimana dia monopoli daging-daging yang daripada luar negara, dia bawa masuk secara haram lah. Kita secara haram lah. Mungkin kita pun tak tahu, kita tak boleh nak tuduh siapa-siapa kan, kita tak dapat bukti yang jelas lagi kan. Maksudnya ada perkara itu berlaku kan, memasukkan ataupun mencampurkan daging-daging yang halal yang disahkan halal oleh JAKIM, tapi dibawa masuk bercampur dengan daging-daging yang tak disahkan. Maksudnya JAKIM berkuasa untuk pergi ke kawasan-kawasan loji penyembelihan yang berada di luar negara. JAKIM dah sahkan, contohnya di Australia, di New Zealand, di Thailand sendiri, di India, tempat-tempat yang banyak bekalan daging lah, sudah tentukan memang disahkan, dia mengikut syarat, mengikut apa yang telah digariskan oleh JAKIM, betul disembelih gunakan orang Islam kan. Proses pun dikenalikan dengan cara GMP, hazard dan sebagainya. Okay, maksudnya bersih lah, mengikut konsep kita kan. Tetapi apabila dah disahkan, bila nak bawa masuk ke sini, yang itulah jadi pertikaian. Maksudnya dia ada ambil daripada yang tak halal dan campur dengan yang haram. So dia proses balik, digunakan sijil halal ataupun logo-logo halal yang palsu, ataupun dipalsukan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab kan. Itu yang bahayalah. Sebab JAKIM dia punya kuasa dia hanya mengesahkan loji-loji yang berada, loji-loji penyembelihan yang berada di luar negara itu sah halal kan. Tetapi apabila bawa ke sini, ada bahagian-bahagian lain lah yang sepatutnya mereka cek, tengok betul-betul ambil daripada sana, ambil daripada sini, sebab itu bukan bidang kuasa JAKIM lah kan. JAKIM sahkan dengan beberapa agensi lagi, dia buat audit dan sebagainya, tapi untuk masuk ke sini ada bahagian ataupun dia punya kuasa undang-undang yang sepatutnya melakukan semakan, betul diambil daripada India contohnya lah kan, ambil daripada New Zealand, betul kan, gunakan logo halal, betul logo halal ni kan. Walaupun kita tahu kan logo halal tak semestinya logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM kan. Logo halal daripada luar negara pun boleh. Yang penting logo halal itu diiktiraf oleh JAKIM, disahkan oleh JAKIM. Ada banyak, lebih kurang 84 buah badan halal yang JAKIM keluarkan
yang dibenarkan oleh JAKIM masuk kat Malaysia. Banyak kalau kita tengok kan, tengok daripada tengok daripada Thailand banyak masuk kita kan, tengok ada cicak daripada Thailand kan, ada logo halal Thailand. Indonesia pun banyak, daripada Indonesia pun ada, Amerika sendiri pun ada logo halal. Maksudnya serata dunia pun ada logo halal yang telah disahkan oleh JAKIM. Boleh kalau nak cek dekat FB JAKIM pun ada, halal JAKIM, ataupun type saja kan, Badan Persijilian Halal yang yang disahkan oleh JAKIM. Maksudnya Badan Persijilian Halal luar negara yang disahkan oleh JAKIM, boleh tengok logo dia. Dia ada logo dia, ada sekali dengan dengan nombor telefon, ada dengan email, so boleh contact. Dan Facebook dia punya website pun ada. So menunjukkan badan itu wujud. Dan juga JAKIM sentiasa update dalam satu masa okey, ni dah diiktiraf, ni tak, mungkin dikeluarkan, mungkin ditambahkan balik daripada negara-negara banyak. Boleh tengok ya. So maksudnya bila yang masuk kat sini tak semestinya ada logo halal daripada JAKIM saja. Okey. So itu tentang bab yang kedua lah, yang kita kan tentang hukum makanan dan minuman, sama ada haram ataupun halal. Okey. Seterusnya dalam bab yang kedua juga nanti kita bincangkan dalam kitab ini kan, tentang pakaian dan perhiasan. Pakaian pun ada. Ada hukumnya. Tengok pakaian sekarang ni kan, pakaian yang Islam galakkan ataupun yang dianjurkan oleh Islam macam mana, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama saja ada kan pakaian dia yang sesuai. Kita tengok macam yalah, lelaki mungkin simple sikit lah. Maksudnya simple tu jaranglah dia punya pakaian ni. Kalau lelaki ni kalau tengok simple-simple saja, maksudnya tak berbeza dengan perempuan lah. Kalau perempuan macam-macam dia punya design dia kan. Yang tudung siput ke atas lah, yang selendang ke sini lah, sengit ke sana lah, separuh lah, apa semua macam-macam kan. Minta maaf lah, golongan wanita kan, itu memang dia punya naluri macam tu. Tapi lelaki simple saja kan. Kalau pakai t-shirt bergoda pun okey, tak ada masalah kan lelaki kan. Tapi kalau perempuan ni macam-macam kan. Kalau nak keluar rumah tu, Allahu Akbar kan. Kadang-kadang kita dah pandai enjin dah, nak habis takut dia punya minyak dah, baru nak siap. Contohlah kan. Tak semualah. Tapi mungkin ada sebahagiannya. Kita maksudnya pakaian pun ada kan. Tengok pakaian yang sesuai macam mana, yang dianjurkan Islam sebenarnya macam mana kan. Bukan kita sebarang je boleh pakai kan. Tapi yang wajib adalah untuk menutup aurat. Ataupun perhiasan pun sama kan. Kita tahu kan pakaian atau perhiasan yang dibenarkan, walaupun perempuan memang dibenarkan untuk pakai barang kemas, tapi tengok pula perhiasan dia. Kalau dia dah pakai gelang tu sampai dah sengit-sengit baru nak berjalan kan. Sampai pakai rantai pun terkeluar kan. Menunjukkan orang lain, cincin pun sampai penuh jari kan. So tak tahu mana satu jari, mana satu cincin. So juga boleh membawa ke fitnah, ataupun yang boleh membawa kepada perhiasan yang diharamkan dalam Islam. So ada garis panduan yang ditentukan oleh Islam melalui apa yang telah digariskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam halal dan haram dalam kehidupan Islam kita. Okey, seterusnya. Okey, itu bab kedua Bab kedua, yang kedua. Yang ketiga. Ini biasa yang orang suka jugalah kan. Dalam institusi kekeluargaan. Halal dan haram dalam institusi kekeluargaan. Dia akan terangkanlah ini ke bagaimana institusi keluarga dibenarkan kan. Suami apa tanggungjawab dia, isteri apa tanggungjawabnya kan. Bagaimana permulaan dari segi nafkah dan sebagainya. Ada dalam disebutkan tentang institusi kekeluargaan. Ada halal dan haram juga kan. Tak semuanya halal dan tak semuanya haram. So boleh kita akan kupas insya-Allah satu persatu secara detail ataupun secara mengikut dalil-dalil ataupun mengikut apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti insya-Allah. Okey, so dalam bab 2 ni ada 4 saja. Ada 4 saja yang penting ataupun yang digariskan, iaitu yang berkaitan dengan kehidupan orang Islam ni. Yang keempat iaitu mencari rezeki dan pekerjaan. So dalam mencari rezeki dan pekerjaan pun ada pekerjaan yang diharamkan dan ada pekerjaan yang dihalalkan. Tengok macam mana kan hukum, kalau kerja ni okey tak kan. Kalau kita dah macam mana hukum bekerja dengan kilang arak kan. Bawa van kilang arak kan.
bawa apa lagi kan, apa-apalah yang berkaitan dengan halal ada diceritakan tentang mencari rezeki ataupun pekerjaan ni, bagaimana yang diharamkan dan juga bagaimana yang dihalalkan. Itu adalah empat bab ataupun empat tajuk-tajuk yang penting yang berkaitan dengan hal ehwal halal dan haram dalam kehidupan orang Islam. Hukum makan dan minuman, pakaian, institusi kekeluargaan dan juga mencari rezeki ataupun pekerjaan. Okey, habis bab yang kedua. So tinggal lagi dua bab. Maksud kita ceritakan tajuk dululah pada mukadimah pada hari ini, kita tentang tajuk dahulu. Okey, seterusnya. Pada bab yang ketiga nanti, pada bab yang ketiga ni mungkin ramai yang sukalah, mungkin ada ramai yang tak suka kan. Tentang halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Ni penting lah. So ni ialah biasalah kita naluri kita kan sebagai yang normal ataupun yang mengikut sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana kita tahu kan, an-nikahus sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa tidak menyukai ataupun tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukanlah dari kalangan umatku. Itu sabda Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah kan, Rasulullah berkahwin, Rasulullah juga mempunyai zuriat keturunan, so mempunyai isu kekeluargaan. So perlu dalam ni kan, itu adalah fitrah naluri manusia, memerlukan antara pasangan suami dan isteri mempunyai institusi kekeluargaan, ada anak-anak kan, untuk menceriakan kehidupan. Itu biasalah kan. Itu jadi pada bab ketiga ni dihususkan kepada perkahwinan dan kekeluargaan dalam Islam. So dia akan ceritakanlah boleh macam ni kan, kanak-kanak macam ni, anak-anak sepatutnya umur sekian berapa tahun perlu diasingkan dari tempat tidur kan, dan sebagainya ada dalam ni. Okey. So dari yang pertama adalah tajuknya ataupun yang berkaitan dengan ni adalah dari sudut gharizah. Gharizah tu maksudnya apa? Naluri semula jadi. Nak ceritakan tentang biasa memang kalau ikut yang normal, manusia normal, seorang lelaki itu kan memerlukan pasangan seorang perempuan ataupun seorang wanita. Itu adalah yang normal. Yang tak normal macam yang kita tahu sekarang ni lah, macam-macam kan pasangan ni kita tahu kan, yang kecelaruan identiti dia panggil kan. So yang perempuan dengan sama yang perempuan, yang lelaki sama yang lelaki lah pula, macam-macam kan. Itu maksudnya yang kecelaruan identiti. Yang tak normal tu maksudnya, kalau ikut normalnya memang lelaki ni memang dengan perempuan, apa keadaan sekalipun, itulah sebenarnya fitrah kejadian manusia tu. Seorang lelaki itu berhajat kepada seorang perempuan, begitu juga sebaliknya, perempuan berhajat kepada bimbingan ataupun perlindungan daripada seorang suami ataupun lelaki. Itu adalah normal kehidupannya. Tapi kalau yang tak normal, macam yang sebagaimana yang kita tahulah, sebahagian daripada umat kita, termasuklah umat Islam sendiri pun ada kan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi dalam ini diceritakan tentang hukum halal dan haramnya dalam institusi kehidupan dan kekeluargaan. Okey, so dia ada 4 juga bab. So yang pertama dah settle tadi tentang naluri semula jadi. Yang seterusnya adalah dari sudut perkahwinan. Diceritakan tentanglah dicerita tadi semula jadi. Perkahwinan pula boleh macam mana? Dibolehkan perkahwinan begini, siapa yang patutnya nasab keturunan bagaimana kan, berkahwin dengan golongan ahli kitab dan sebagainya kan. Maksudnya ada hukum yang berkaitan dengan halal dan haram dalam perkahwinan. Sebelum perkahwinan macam mana, nak bertunang macam mana, ataupun hukum harus melihat di bakal isteri, bakal suami, bagaimana keadaannya kan. Hukum pergaulan kan, pergaulan tengok sekarang ni anak-anak kita kan, kebanyakannya kalau tak dikawal kan, boleh berkeliaran antara lelaki dan perempuan secara tanpa batasan. Sebab tu ada dalam tajuk ini yang berkaitan dengan dari sudut halal dan haramnya dari sudut perkahwinan. Okey. Seterusnya adalah topik yang ketiga dalam bab perkahwinan dan juga kehidupan berkeluarga ni, iaitu dia akan menceritakan tentang dalam perhubungan suami isteri. Maksudnya dalam hubungan suami isteri ini yang lebih kepada konsep ialah nafkah zahir dan batin lah, okay, maksudnya kan, konsep perancang keluarga. Macam mana boleh dibenarkan? Okey, boleh dalam perancang keluarga. Okey, macam mana dibenarkan?
Dia memang Islam ni adalah detail. Detail maksudnya semua ada, bukan kita ikut cara barat kan, ikut kepala kita saja, ikut kehendak kita je. Tapi dalam Islam ni dia ada konsep dia. Ada konsep perancang keluarga, okey, dibenarkan kan. Bagaimana dibenarkan, bagaimana yang halal, bagaimana yang haram, ada diceritakan nanti insya-Allah. Itu maksud konsep perancang keluarga. Dan permasalahan dengan talak lah, biasalah. Talak kita tahu kan, talak ruj'i, talak bain kan, macam-macam lah talak ni. Maksudnya dalam Islam ni dibenarkan perpisahan. Maksudnya dibenarkan, walaupun kita tahu kan perkara yang paling dibenci oleh Allah, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak ataupun perceraian. Tapi ada, boleh dibenarkan sebab kalau dah ada kesepahaman kan, ada masalah kan dari segi hubungan dan sebagainya, Allah benarkan perkara ini. Tak bagi berbeza dengan agama-agama yang lain. Mereka sampai tak boleh bercerai kan, sampai itulah yang dia sampai ke mati dan sebagainya kan. Walaupun dah masing-masing dengan haluan masing-masing, tapi tetap dengan perkahwinan begitu juga. Tapi dari Islam dia benarkan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya percaya. Maksudnya walaupun benda tu dia dibenci tapi halal. Maksudnya ada hikmah di sebalik percaya itu yang Allah sahaja yang mengetahuinya kan. So itu maksudnya ada permasalahan talak lah kan. Talak benarkan 1, 2, 3 kan. Ada perbincangan dari sini. So maksudnya dalam talak tu sendiri pun ada yang berkaitan dengan halal dan haram. Ada dalam tu. Okey, seterusnya bab yang keempat, yang terakhir dalam bab halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan keluarga ni. Dalam kitab ini akan menceritakan tentang hubungan antara kedua ibu bapa dengan anak-anak. So ada batasan. Maksudnya ada batasan tu bagaimana hubungan antara kedua ibu bapa dan anak-anak kan. Konsep yang halal macam mana, yang haram macam mana. Anak-anak bila dah besar macam mana, kena asingkan tempat tidur kan. Umur berapa sekian ni kena ketuk pintu, nak masuk bilik ibu bapa dan sebagainya. Ada beberapa keadaan. So maksudnya ada keadaan, walaupun kita memang tahu duduk serumah tak ada masalah kan. Batasan aurat untuk ibu bapa dan anak-anak bagaimana, semua ada diceritakan dalam ini. Maksudnya tak semuanya boleh sama saja kan. Maksudnya ada batasan, ada yang dihalalkan dan juga ada yang diharamkan yang berkaitan dengan hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. So insya-Allah kita akan terangkan satu persatu nantilah, mengikut kesesuaian waktu. Kita ikut step by step lah. So habis bab ketiga. Maksudnya habis tentang tajuk kita yang ketiga, bab ketiga. Yang pertama dah settle tadi, prinsip. Yang kedua, lepas prinsip halal dan haram, tentang kehidupan orang Islam. Yang ketiga adalah bab-bab yang berkaitan dengan institusi perkahwinan dan kekeluargaan Islam. Dan bab yang terakhir dalam yang ceritakan tentang ini adalah yang berkaitan dengan halal dan haram dalam kehidupan umum Muslim. Itu tadi khusus kan, khusus perkahwinan, khusus kehidupan Islam kan. Ini halal dan haram dalam kehidupan umum manusia. Maksudnya dalam kehidupan manusia yang normal, yang biasa kan. So dia ada 5 prinsip dia kan. Yang pertama dia akan menceritakan tentang Dr. Yusuf Al-Qadori mencatatkan dalam kitab ni, menceritakan tentang permasalahan halal dan haram dalam masalah kepercayaan dan adat tradisi. Ada adat tradisi kan. Kita tengok macam mana kan. Arab ada adat tradisi dia kan. Bagaimana kalau siapa yang pernah belajar ke Arab kan. So ada tradisi dia Arab, tengok macam mana kan perkahwinan dia kan, berbeza dengan kita kan. Tradisi dia kan daripada dulu macam mana kan, daripada zaman jahiliah pun ada. Tapi tak semuanya yang yang diharapkan, ada yang dihalalkan selagi tidak berlangkah dengan syarat. Maksudnya adat yang dibenarkan, ada adat yang diharamkan. Begitu juga dengan kehidupan Nusantara kita kan, umat Melayu Nusantara ni, ada yang adat yang diharamkan kan, dan ada adat yang boleh diteruskan, tak ada masalah. Bergantung kepada situasi ataupun kehidupan kita yang tidak bercanggah dengan hukum asas ataupun yang tidak bercanggah dengan hukum syarak yang sepatutnya. Boleh, tak ada masalah adat ni. Okey, masalah percayaan dan adat tradisi. Okey, dia akan ceritakanlah bagaimana ya. Okey, seterusnya itu tentang adat dan tradisi. Yang kedua adalah bab muamalat.
Ni bab muamalat jual beli kita tahulah kan. Muamalat ni lebih pada jual beli kan. Jual beli, hukum jual beli macam mana kan. Jual beli yang dibenarkan. Lepas tu apa lagi, bab-bab yang berkaitan dengan yang muamalat lah kan, banyak kan, perbankan kan, yang berkaitan sekiranya riba dan sebagainya lah kan. Lepas tu tentang insurans kan, insurans ataupun kalau kita insurans ni, kalau biasanya kita lebih kepada komisioner lah, ataupun benda yang ada riba, usul yang menipu, bukan menipu lah, maksudnya yang menyembelihi sebelah pihak saja. Dia berbeza dengan konsep takaful. Takaful ni okey, macam mana dia dibenarkan? Takaful yang dibenarkan dari Islam ada. Bukan semuanya benda yang ada unsur-unsur seperti yang orang Islam tak buat, tapi yang orang kafir buat lah. Maksudnya orang Islam boleh buat, tapi tiada penipuan dan tiada kelebihan ataupun penindasan kepada sebelah pihak sahaja. Ada. Sebab tu kita ada takaful kan. Bagaimana konsep takaful kan, dibenarkan perkongsian, ada akad, ada ketelusan dan sebagainya lah, tidak menyembelihi ataupun tidak merosakkan ataupun tidak membahayakan ataupun menyembelihi sebelah pihak saja. Itu maksudnya insurans ada ya. Okey, seterusnya soal manfaat tanah terbiar. Ini pun biasanya wakaf lah, tengok macam mana kan, ada kan, tengok, kita tahu kan tanah-tanah terbiar banyaklah ya. Kalau dekat negeri-negeri Pahang contohnya kan, di Kelantan ke semua negeri-negeri yang banyak tanahnya, okey, tengok ada pula diceritakan tentang soalan manfaat tanah terbiar. Ada hukumnya. Ada hukum. Maksudnya kita tengok ya, tanah kerajaan kan, kita tanah kerajaan boleh sewakan kan, dengan tanah wakaf sendiri boleh kan, boleh kita usahakan. Kalau macam dekat satu tempat tu saya tengok kan, tanah kubur diwakafkan, memang dah wakafkan kan, tapi bila dah wakafkan, nak tunggu kubur tu penuh, ialah lambatlah. Maksudnya kita dah suka banyak lagi, contohnya 10 hektar diwakafkan kubur, tapi sebahagiannya kita baru guna mungkin 10 hektar je untuk kita buat kebuburan atau buat kubur, tapi yang 9 hektar lebih tu kita boleh manfaatkan, tanam kelapa sawit dan sebagainya kan. Tapi bila masa nak guna, kita boleh ambil lah. Dia ada syarat-syarat dia. Maksudnya ada syarat-syarat yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So boleh kita terangkanlah dengan satu-satu tentang apa yang sepatutnya kita boleh lakukan. Okey, seterusnya habis 2 bab maksudnya yang pertama tadi adalah kepercayaan dan adat tradisi, yang kedua tentang muamalat, menyelat soal riba dan sebagainya lah kan, jual beli, insurans kan, so soal manfaat tanah terbiar. Okey, seterusnya yang ketiga adalah konsep yang berkaitan dalam bab 4 ni, yang tentang kehidupan umum manusia ni, adalah hubungan sosial. Yang ketiga adalah bab masalah hiburan dan melapangkan diri. Dalam Islam ada hiburan. Bukan kita Islam ni menolak hiburan. Hiburan yang berkonsep ketuhanan. Contohnya nasyid yang tidak mengasyikkan. So bila time solat kita berhenti kan. Hiburan dan sebagainya. Okey, tak ada masalah. Boleh dibenarkan. Nanti ceritakan tentang alat-alat muzik yang dibenarkan. Selagi tidak menghayal atau tidak bunyian-bunyian yang boleh mengasyikkan dan sebagainya, boleh dibenarkan. Tak semestinya ibadat ni kita perlu solat, perlu puasa, zakat dan sebagainya, tapi dalam hiburan boleh Allah benarkan. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah kan, ketika kaum Jaliyah masa tu pergi buat satu tempat tarian kan, sampai sehingga Rasulullah cakap, dah puas ke Aisyah nak tengok? Sampai begitu sekali kan, menunjukkan dibenarkan selagi ada batasan. Maksudnya ada batasan, ada garis banduan yang sepatutnya, ataupun SOP lah. Kerana kita lebih kepada cerita SOP kan. SOP yang sepatutnya dibolehkan ataupun mengikut apa yang dah dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh hiburan ya, hiburan dalam ataupun melapangkan diri lah. Maksudnya masalah hiburan dan melapangkan diri, kita rehat sebentar, tapi selagi tidak bercanggah ataupun tidak melanggar batas-batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, seterusnya yang sebelum yang terakhir adalah dalam bab yang keempat ni adalah tentang hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan. Kita hidup di dunia ni kan bukan hidup seorangan. Kalau zaman Paleolitik ke Mesolitik dulu boleh lah kan, kita hidup dalam gua kan, kita tak ramai, itu pun ada institusi
keluarga kan, ada sebelah sana kan. Atau orang yang asal kita sekarang pun ada kan, kehidupan dia kat keluarga, kat dalam hutan pun ada keluarganya. Maksudnya ada hubungan sosial. Kita hubungan sosial sesama Islam pun ada. Kalau kita kat Malaysia ni lagi lah, hubungan sosial sesama yang bukan non muslim bagaimana? Ada batasan dia. Hak jiran macam mana? Hak jiran yang orang non muslim bagaimana? Hak dia ada, walaupun dia berlainan akidah ataupun agama, tapi dia ada hak sebagai seorang jiran. Kita kena hormat kan. Kalau ada kematian kita boleh ziarah, tak ada masalah. Itu maksudnya hak-hak sebagai seorang jiran yang bukan muslim. Apatah lagi hubungan ataupun kaitan antara jiran-jiran kita yang berkaitan dengan yang sama akidah. Lagilah kita kena tidak boleh memutuskan silaturahim dan sebagainya lah. Itu adalah yang terakhir lah, yang sebelum terakhir. Okey, dalam bab yang keempat juga, yang terakhir adalah betul sebagaimana yang saya beritahu tadi, adalah hubungan antara muslim dengan bukan muslim. So yang pertama, yang tadi adalah hubungan sosial itu adalah umum, tapi ini khusus. Hubungan antara muslim dengan yang bukan muslim. Sebab tu zaman Rasulullah dulu kan, siapa yang tidak memerangi Islam kan, kita panggil kafir zimmi, tak ada masalah, boleh hidup aman dalam Madinah kan, dalam dia punya tu ada syarat-syarat lah, dia bayar jizyah dan sebagainya kan, boleh. Maksudnya ada hubungan, kita tak memerangi. Sebab tu la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Okey, maksudnya bila kita nak bukan agama ni atas peperangan. Kalau kita tahu kan, kita tengok berperang saja. Kalau ikut orang kafir katakan Islam ni ada berperang, tak sebenarnya kan. Islam ni lebih pada mendidik, mencontohi kan. Tetapi apabila masuk saja dari Islam kan, kadang-kadang orang salah gunakan. Kita ada salah gunakan, tak ada paksaan dalam agama. Kenapa tak sembahyang ni? Tak ada la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya ayat tu adalah untuk yang bukan Islam masuk dalam Islam, tak ada paksaan. Tapi kalau kita dah berada dalam keadaan Islam, dah masuk Islam, dah asalnya dalam keadaan Islam, tetap tak boleh gunakan tak ada paksaan dalam agama. Sebab kita dah ada prinsip, ada SOP sebagai seorang Islam. Kena solat, kena puasa, keluarkan zakat, haji dan sebagainya. Itu maksudnya yang buat yang haram dan tinggal buat yang halal dan tinggalkan yang haram. Ada. Itu ada apabila kita dah berada dalam keadaan Islam lah. Tapi kalau yang belum masuk Islam, tak apa kan. Dia tetap dengan kehidupan dia, kita tetap dengan kehidupan dia, kita selagi dia tidak memusuhi kita, dia tidak memerangi kita, okey, boleh hidup bersama, tak ada masalah. Itu punya syumul ataupun sempurnanya Islam, sehingga kan ada konsep halal dan haram dalam hubungan antara Islam ataupun Muslim dengan yang Muslim. Maksudnya bukan semua Islam ni kita boleh perangi, tak. Maksudnya ada yang kita boleh dan ada yang tidak boleh dalam hubungan antara Muslim dan bukan Muslim. Jadi habis kita membicarakan tentang tajuk dulu pada malam ini kan. Kalau kita tengok daripada awal tadi kan, so ada 4 bab sebagaimana saya beritahu tadi. Yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip tentang berkenaan halal dan haram. Haramnya halal itu apa, haram itu apa. So ada prinsip, ada 11 sebagaimana saya beritahu tadi kan. Yang kedua tentang yang berkaitan dengan kehidupan halal dan haram dalam kehidupan orang Islam kita, makan, minum, pakaian, kekeluargaan, mencari rezeki kan, pekerjaan. Okey, bab yang kedua. Yang ketiga adalah halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan kekeluargaan. So ada hukum yang halal, ada yang haram lah dalam isu perkawinan. Dan seterusnya yang terakhir adalah bab berkaitan dengan umum, masyarakat umum Muslim, dan juga berkaitan dengan orang yang berkaitan yang bukan Muslim. Jadi habislah kita membicarakan tajuk-tajuk dulu untuk yang perkara halal dan haram. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan pergi satu persatu. Kalau diizinkan insya-Allah lah kan. Doakan Ustaz Maizan kita kan dapat boleh buat live macam ni lagi kan. So insya-Allah mungkin ada kawan-kawan kita yang boleh share kita punya program ini kan. Sekadar untuk yang kita boleh baca lah. Maksudnya saya baca, kita boleh terangkan, boleh munakasyah ataupun boleh perbincangan lah. Saya hanya membaca saja, bukan nak mengajar. Membaca apa yang telah dituliskan ini, insya-Allah kita sama-sama memahami supaya kita dapat sedikit, tak banyak, dapat sedikit lah
yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dituliskan oleh kita punya penulis ini, Dr. Yusuf Qadori, supaya bermanfaat untuk kehidupan kita, kan, bekalan kita untuk kehidupan kita di dunia, dan juga merupakan jambatan untuk kita kembali ke akhirat nanti, insya-Allah. Saya jadi setakat ini sajalah yang saya dapat kongsikan pada malam ini untuk kali pertama live ini, kan. Mudah-mudahan saya doakan diri saya, kan, sentiasa istiqamah untuk kita menghadiri majlis-majlis ilmu. InsyaAllah selepas ini kita akan ada lagi tazkirah ataupun yang perkongsian yang lebih hebat daripada mentawis kembara umrah Al-Mizan. InsyaAllah Ustaz Razif, kan, Ustaz Nazmi sendiri, tak nafikan Ustaz Haji Muhaizan sendirilah, kan, akan ada Ustaz Nazan lagi, Ustaz Zuhairi, mungkin Ustaz lain lagi lah, ataupun yang pernah membimbing umrah Al-Mizan. Semoga saya doakanlah pada semua yang menonton pada malam ini dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, terutamanya penyakit COVID-19 lah, COVID-19 sekarang ni yang kita nampak dia punya trend dia masih meningkat dari hari ke hari. Yang tak kita jauhkan daripada diri kita, kaum keluarga kita, sanak saudara kita secara khususnya lah, dan umumnya kepada semua sekali umat Islam di Malaysia ini dan juga di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini yang saya dapat kongsikan. Segala yang baik itu adalah ilham ataupun berkatan daripada Allah Subhanahu Taala yang disampaikan kepada saya, kan. Yang kurang pun sama daripada Allah Subhanahu Taala diizinkan atas kelemahan ataupun kekurangan diri saya yang dhaif ini. Jadi cukuplah sekarang ini untuk pada malam ini. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwat tawwabur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.